sambung yang kemarin itu. Dan lagi kata musannif rahimahullah, dan lagi sabda Nabi SAW bagi seorang perempuan yang berdatang sembah baginya, bagi Nabi SAW, bahwasanya ibu hamba telah mati. Oh, mak dia mati. Dan padahal ada atasnya, atas ibu hamba itu puasa nazar. Ada puasa nazar. Hamba puasakankah daripadanya, daripada ibu tu? Gitu. Tanyalah mak dia ada puasa nazar. Boleh tak saya tolong puasa dekat mak saya? Gitu. Mak saya mati dah. Maka sabdanya Rasulullah SAW, sumi an ummiki. Macam itu. Yakni puasakanlah daripada ibumu, riwayat Muslim. Maka jika ada atasnya lepas seorang puasa wajib 30 hari. Dia ada puasa wajib, dia mati kan, maka dipuasakan oleh 30 orang keluarganya si mati, atau orang helat, atau pada 30 orang keluarganya, atau orang helat dengan wasiat mayat. Boleh juga, kan kita dah sebut dah kemarin. Orang helat dengan wasiat mayat. Orang helat ni ajnabi lah, orang luar, tapi dia wasiat kan. Kalau tak wasiat tak boleh kan. Atau dengan izin keluarganya, atau dengan wasiat dengan izin keluarganya, keluarga si mati. Orang helat tapi keluarga dia izin. Di dalam sehari. Nampak saya sebut hari tu 30 orang puasa dalam satu hari yang sama. Maka iaitu dipuasakan tu memadai. Tak apa dah. Faham tak? Tak perlu buat asing. Tak perlu buat asing. Baik, habis. Dan adalah bandingan seperti ada atas seorang haji Islam. Dia ada haji Islam. Baik. Bila dia ada haji Islam dan haji nazar dan haji qada, 3 ada, maka diupahkan daripada haji itu 3 orang akan mengerjakan 3 haji itu masing-masing. Maka dikerjakan oleh mereka itu 3 orang, dia akan haji di dalam setahun, tahun yang sama. Faham? Kalau 3 orang kena 4 orang betul. 3 tahun lah. Ni dia buat sekali ya. Tak, dia buat sekali saja. Padahal maka iaitu dihajikan tadi tu. Memadai. Kalau haji pun boleh, puasa pun boleh lah. Tak ada masalah lah tu. Okey. Maka diketahui daripada yang tersebut itu al-mazkur, jika ada bagi mayat itu tarikah ni harta pusaka, wajiblah dikerjakan salah satu daripada 2 perkara yang tersebut itu. 2 perkara yang tersebut itu daripada banyak, iaitu 2 perkara itu mengeluarkan fidyah daripada tarikahnya, atau dipuasakan daripada si mati. Boleh 2. Nak tolong puasa pun boleh, nak keluar fidyah pun boleh. Tapi hak paling elok dia, tetapi mengeluarkan fidyah itu terafdal daripada mempuasakan dia si mati. Eloknya bayar. Baik. Dan jika tiada bagi mayat tarikah, tak ada harta pusaka tak ada, maka tiadalah wajib mengerjakan salah satu daripada keduanya, yang puasa dan juga bayar fidyah. Sebab takut orang tidak faham, si mati tu dia mati, dia tak tinggal duit langsung, harta tak ada. Jadi kita ni wajib tak kena bayar fidyah kat dia? Memang tak wajib lah, sebab harta tak ada. Lepas tu wajib tak kena puasa kat dia? Pun tak wajib juga. Faham tak? Dia kalau ada harta tu saja yang boleh pilih sama ada nak puasa ataupun tak bayar fidyah. Faham? Hanya sunat juga. Sunat tolonglah kita puasa kat dia.
Faham tak? Gitu. Habis. Dan tiada harus lagi tiada memadai bagi orang yang helat mengeluarkan fidyah daripada si mati dan mempuasakan daripadanya daripada si mati, melainkan dengan wasiat mayat atau dengan izin keluarganya. Kalau dia wasiat ataupun dia izin, barulah boleh. Sebelum ni kita tak mengaji dia puasa. Dia nak tolong puasa, dia kena dapat wasiat ataupun dapat izin. Lari bukan dia nak tolong puasa, dia nak tolong sponsor beli barang, gitu. Mesti kena dapat izin ataupun dapat wasiat. Penting tu. Baik. Dan demikian lagi, tiada sah bagi seorang mempuasakan daripada orang yang lagi hidup. Tak boleh. Dan jika tiada puasa sebab sangat tua atau sakit sekalipun. Contoh, kita ada saudara tu, kita contoh dia tua sangat dah, dia tak mampu puasa. Tiba-tiba kita nak tolong puasa dekat dia, boleh ke tak boleh? Tak boleh, kerana dia masih lagi hidup. Kalau nak buat juga, jangan puasa, bayar fidyah. Bayar fidyah boleh lah, walaupun dia masih hidup. Gitu, ingat. Dan disyaratkan bagi keluarga yang mempuasakan daripada si mati, dan yang memberi izin bagi lainnya seorang itu, orang yang nak puasa kita, adalah ia mana? Ia seorang tu akil baligh, mestilah mukallaf. Kalau kanak-kanak tak boleh. Adalah banding ini masalah seperti disyaratkan bagi orang yang menghajikan akan yang lainnya. Yang mana? Yang orang tu keadaannya keadaan orang yang menghajikan tu akil baligh. Orang anak tolong buat haji tu dia kena mukallaf. Kadang-kadang mana boleh tolong buat haji kita. Dan tiada disyaratkan keadaan seorang tadi merdeka. Tak apa, dia tak merdeka pun tak apa, hamba tolong puasa, tak ada masalah, dengan syarat mukallaf. Dan Rasyid boleh, pandai. Rasyid tu pandai daripada sahaya dan yang safi. Yang safi itu yang bodoh. Fardu atas keduanya, dia sahaya dan yang safi puasa. Boleh. Hamba nak tolong puasa kita, hukumnya boleh, tak ada masalah. Sebab memang dia wajib puasa kan. Baik, habis. Sebab orang tu sudah mati, dia nak tolong bayar fidyah, dia tak boleh, dia tolong puasa. Dapat izin ataupun dapat wasiat, boleh. Dan jika enggan keluarga si mati yang akil baligh itu daripada puasa dan memberi izin, pula dah keluarga si mati tak mau puasa, lepas tu pula tak mau bagi izin. Memberi izin tu ataf pada ataf mana bukan? Betul lah. Dia enggan memberi izin ataf pada keluarga tu, dia tak mau bagi izin. Dah lah tak mau puasa kat si mati, bayar fidyah pun tak mau, bagi izin pun tak mau ke orang lain. Pokok ada orang tu dapat kebajikan, atau tiada bagi mayat keluarga. Ataf pada enggan. Memberi izin tu ataf pada kata puasa, ataf pada puasa. Sekali, jika enggan keluarganya yang akil baligh itu daripada memberi izin. Situ faham tak? Faham tak? Atau itu kan? Atau tiada ni ataf pada enggan. Atau tiada bagi mayat keluarga. Dia tak ada keluarga, sepertangga. Atau ada ia keluarga, kanak-kanak. Ataf pada tiada tu, ataf pada enggan. Ada ia keluarga, kanak-kanak. Keluarga ada, tapi kanak-kanak. Atau bila adakah memberi izin hakim akan ganti puasa si mati?
gantinya ganti posasi mati atau tiada memberi izin. Masa tu siapa yang nak tolong bagi izin? Sebab dia wasiat apa benda, nak minta izin pun keluarga tak ada, ataupun kalau ada keluarga pun masih lagi kanak-kanak. Boleh tak parti hakim yang tolong bagi izin bersalah-salahan pada demikian beri izin tadi tu Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli dan lainnya. Ini mereka berbeza pandangan lah. Kata Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah, tiadalah hakim memberi izin, tak boleh. Hakim tak boleh beri izin. Tetapi jika ada bagi mayat itu tarikah, wajiblah dikeluarkan daripada mayat fidyah juga. Bayar fidyah ya. Nak tolong puasa boleh tak? Tak boleh, kerana hakim tak boleh bagi izin. Dan jika tiada baginya bagi si mati tarikah, maka tiada wajib suatu jua pun. Tak ada kenapa. Faham tak? Itu ya. Okey. Itu Ibn Hajar. Dan kata Syekh Ramli dalam Nihayah, memberi izin hakim akan orang yang hilang. Ini Syekh Ramli, dia kata bagi izin pada mempuasakan daripada si mati. Dia kata bagi izin. Titik sama itu. Faham kan? Itu ada khilaf. Dan jikalau bersalah-salahan waris, kata setengah mereka itu waris, kita keluarkan daripada si mati fidyah. Dan kata setengah yakni kata setengah waris. Kata setengah yakni kata setengah waris. Gitu. Tulis itu kata setengah lagi tak faham apa baca tulis ini. Dan kata setengah kita puasa. Jadi tempat pening. Dan kata setengah yakni setengah waris, kita puasakan daripada si mati. Ni. Anak ada 5 orang. 5 orang tu kata 3 orang kata kita puasa, 2 orang kata kita beri fidyah. Nak pakai hak mana? Nescaya diperkenankanlah kata yang menghendaki mengeluarkan fidyah. Pakai hak kata keluar fidyah walaupun dia seorang. Ada anak 5, 4 orang kata kita tolong puasa dekat ayah. Satu lagi kata kita bayar fidyah. Maka nak pakai hak mana? Pakai 4 atau pakai 1? Pakai hak 1. Benar hak minoriti. Itu dia. Benar hak tu. Pakai hak tu. Itu dia. Tu kaedah dia. Sebab apa dia kata diperkenankan tu? Dari kerana pada memadai mengeluarkan fidyah ganti puasa dengan ijma' sekalian ulama. Ada ijma' ulama ni kata memadai dengan cara keluar fidyah. Atasnya ada tu. Atasnya atas si mati. Atas si mati bersalahan puasa. Puasa tu ada khilaf lagi. Ada kata tak boleh tolong puasa, kena bayar fidyah. Jelas kan? Habis. Titik. Dan jikalau berbilang waris, waris yang ramai, dan tiada seorang jua pun daripada keluarga mayat yang mempuasakan daripada si mati. Waris ramai, nak tolong puasa pun tak ada. Hendaklah dibahagikan, yakni hendaklah wajiblah dibahagi atas mereka itu waris sekalian mud, sekalian cukup atas qadar bahagian mereka itu waris pada warisnya waris si mati. Pada warisnya waris si mati. Ni lagu mana ni? Warisnya ramai. Nak tolong puasa pun tak ada. Kebetulan pula si mati ni dia tak ada harta pusaka lah kot lah. Tak ada harta pusaka. Tak apa kita baca tu. Kemudian barang siapa kena bahagian daripada mud, haruslah dikeluarkannya barang siapa itu akan fidyah, dan harus dipuasakannya barang siapa daripada si mati. Tu. Jadi sekarang ni dibahagi atas mereka itu sekalian mud, atas qadar bahagiannya.
bahagiannya. Oh, tulis itu sikit. Atas modal bahagiannya itu yakni atas bahagian pusaka yang mereka dapat. Atas bahagian pusaka yang mereka dapat. Atas bahagian pusaka yang mereka dapat. Contoh. Dia kaedah dia macam ni lah. Contohnya gini. Dia ni mayat ni, sebelum kita bahagi harta pusaka, kita kena bayar dia punya fidyah dulu. Masalahnya depa ni, depa tak bayar lagi dia punya fidyah, depa bahagi dah harta pusaka. Gitu. Jadi masing-masing dapatlah persen pusaka masing-masing tu. Bila dapat persen pusaka masing-masing tu, dibahagikan. Maksudnya kalau hang dapat sekian-sekian, agak-agak hang dapat berapa hari hang kena puasa dekat ayah contoh lah. Faham tak? Hang kena puasa. Maka masing-masing daripada pusaka tu kena buat keluar lagi dah duit untuk bayar fidyah kat ayah. Kena. Sepatutnya depa buat benda ni sebelum bahagikan harta pusaka. Harta pusaka. Masalahnya tak ada waktu fidyah dah. Bagi dah harta pusaka, masing-masing dapat dah bahagian masing-masing. Jadi contohlah kalau ayah dia kita kata kena bayar 100 kambing. Harta apa dia buat fidyah tu. Contoh, kena bayar 100 kambing. Maka masing-masing bahagilah. Ikut masing-masing lah. Contoh ada 5 orang, seorang dapat berapa kambing kena bagi 20 gram. Setiap orang kena dapat 20 gram kambing. Maka kalau ada duit, belilah 20 gram kambing. Kumpul-kumpul dapat dah 100. Dapat dah 100. Ataupun kalau dia kata saja tak mau bayar fidyah macam tu, tak mau bayar untuk saya nak puasa kat ayah, hang puasa lah 20 kambing lah. Faham tak? Jadi kalau 20 kambing tu dapat berapa cupak? Kita kata lah dapat 1000 cupak, buat bisa ambil lah. Maka dia puasa untuk ayah dia berapa hari? 1000 hari. 1000 hari. Ayah tak bukan 1000 hari. Minta maaf. Maksudnya kalau dia dapat 20 cupak, kita kata lah betul. Maksudnya tengoklah 20 kambing tu kita bagi ikut cupak, dapat berapa cupak kan. Maka dia puasa dah ikut cupak, ganti hak ayah dia. Faham tak? Tapi mudahnya beli beras dah, mudah kan. Kalau dah tahu puasa dia nombor. Baik. Dan hendaklah dijabarkan usurnya yang mana? Yang mana? Yang cupak tu. Contoh usurnya yang puasa. Usurnya yang puasa. Jika ada contoh nak kata mana? Contoh lagu ni. Contohlah dia beras dia tu, dia kena bayar, kita kata contoh ni, bagi tengok bagi puasa si ayah tu, kita kata anak benar, contoh anak dia ramai, bagi tengok bagi puasa si ayah tu ada sehari setengah. Macam tu ada sehari setengah. Jadi bila sehari setengah, nanti kalau nak puasa kat ayah tu, boleh tak kita puasa sehari setengah hari saja? Boleh tak boleh? Kena ambil tu dia bagi kusur ni. Faham kan? Dia bagi kusur. Itu kaedah dia. Kalau jadi begitu lah, kalau ada. Tapi kalau bagi semua dapat, elok saja. Contoh bagi semua dapat seorang 20 hari. 20 hari lah puasa. Faham tak? Tapi kalau bagi tengok hak si puasa tu dapat 20 hari setengah. Jadi dia kena puasa berapa hari tu? 21 hari. Jangan puasa 20 hari setengah pula. Kena bagi kusur. Baik. Tetapi jika ada puasa yang wajib itu sehari, pada kitab tu ada itu tu buang. Maka tiada harus ni dapat dah. Maka tiada harus dikerjakan setengahnya hari dengan fidyah dan setengahnya hari dengan puasa. Kita boleh bagi tengok ni. Contoh, ayah dia mati, anak dia ada 2 orang ya. Ayah ada 3 puasa sehari ya. Bagi saya 2 sehari ya, ayah ada 3 puasa. Maka depa berkata kita tolong puasa dekat ayah. Hang ambil setengah, aku ambil setengah. Mana boleh?
Sari itu maksudnya seorang kena puasa orang ni. Sari lah. Nampak macam mana dah mereka tak ada pekat. Dia kata teman haji aku puasa kena puasa. Lagi dua orang kena puasa. Puasa setengah, aku puasa setengah. Maksudnya puasa kena sari. Seorang ambil sari, seorang lain pun ambil sari. Jadi 2 hari lah, 2 hari ikut kan. Tapi kalau ikut ayat dia bukan sari kan. Yang ni pun sama juga ni. Yang ni contoh pak dia kena puasa sari. Tiba-tiba hak si abang kata setengah kita bayar fidyah, setengah kita puasa. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Mana dia bayar tu? Faham tak? Habis. Syahadat. Jika mati seorang padahal ada atas seorang qada sembahyang fardu. Dia mati ada sembahyang fardu dia tak buat. Atau i'tikaf fardu. Dia mati dia ada i'tikaf. I'tikaf fardu ni i'tikaf nazar. Tiada nanti kerjakan sembahyangnya si mati daripada si mati. Tak boleh ganti. Tak boleh ganti. Di pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i tak ada fidyah sembahyang. Tapi pandangan muktamad lah bahawa tu ada lagi tengok. Dan tiada i'tikaf yang i'tikaf si mati. Boleh tak ganti dengan i'tikaf? Dia mati dia ada i'tikaf nazar. Kita boleh ganti tak i'tikaf dia? Tak boleh. Lepas tu fidyah dia ada. Dan tiada dikeluarkan daripada si mati fidyah. Fidyah pun tak ada. Yakni tiada memadai yang demikian fidyah. Kerana ketiadaan warid yang demikian fidyah daripada Nabi dan daripada sahabat. Inilah qaul yang muhtamad atas mazhab Imam Syafi'i. Muhtamad yang adanya hanya fidyah puasa. Fidyah yang ikam tak ada, fidyah sembahyang pun tak ada. Tapi kita boleh tengok depan tu ada lagi kita tengok. Tetapi yang ikam ada satu qaul daripada Syafi'i bahawasanya diikafkan daripada si mati seperti puasa. Ada satu pandangan kata boleh tolong yang ikaf dekat si mati. Ketika wajiblah kan, ketika sunat tak apa-apa tak apa tu tak payahlah. Dan demikian lagi pada sembahyang, pada satu qaul Syafi'i bahawa disembahyangkan daripada si mati. Ada satu qaul kata boleh tolong sembahyang dekat si mati. Nampak ada dia? Ada satu qaul kata boleh sembahyang dekat si mati. Sama ada ia si mati berwasiat atau tiada. Yakni tiada berwasiat. Dia wasiat atau tak wasiat? Ada pandangan dhaif kata boleh tolong sembahyang kat dia. Kalau puasa boleh lah. Tolong sembahyang kat dia. Ni bukan fidyah sembahyang ni, fidyah sembahyang orang ni. Jadi kalau kita nak pakai kaum ni boleh lah. Ayah kita mati, kita takut-takut dia ada tinggal sembahyang zaman-zaman dia muda tu, kita tolong ganti sembahyang 5 waktu kat dia. Boleh tak? Satu kaul boleh. Dia boleh nak beramal. Tak buat apa ada khilafan. Telah menghikayatkan akan qaul kata tu tadi tu Ibnu Ubbad daripada Imam Syafi'i, dan menghikayatkan akan ini qaul yang lainnya Ibnu Ubbad tadi daripada Ishaq dan Atta bin Rabah. Ini tabi'in tadi. Kerana ada hadis pada ganti sembahyang, tetapi dhaif, hadis dhaif. Dan menukil Ibnu Burhan daripada qaul qadim bahwasanya wajib atas wali mayat jika ada ia mayat meninggalkan tarikah mengerjakan sembahyangnya mayat daripada si mati ataupun daripada mayat seperti puasa. Ada qaul qadim tu mayat tu. Baik. Itu boleh lah nak pakai qaul tu, tolong ganti sembahyang. Dan lepas mati lah, sebelum mati jangan. Dan demikian lagi ada pada sembahyang satu wajah yang berpegang atas satu wajah kebanyakan daripada segala sahabat itu tulis atas anak murid Imam Syafi'i. Daripada segala sahabat, yakni anak murid Imam Syafi'i, dikeluarkan daripada solat tadi fidyah.
bagi tiap-tiap satu sembahyang satu mud. Nama hadis yang setengah bertubuh pondok buat ni, dia buat fidyah sembahyang. Ada satu pandangan kata boleh buat juga fidyah sembahyang. Sila kita nak buat. Dah mampu kan, buatlah fidyah sembahyang. Boleh, tak ada masalah. Nah, dan telah memilih akan kaul yang pertama. Kaul yang pertama ni kaul apa? Dan telah memilih akan kaul yang pertama, yakni kaul qadim tu, daripada dua kaul yang dhaif. Kaul qadim yang kata apa tadi? Yang kata boleh tolong ganti puasa, boleh tolong ganti sembahyang. Tu. Dan telah memilih akan kaul yang pertama daripada dua kaul yang dhaif ini. Kaul yang pertama ni kita tahu, yakni ganti sembahyang. Dan telah memilih akan kaul yang pertama, yakni ganti sembahyang tu. Ganti sembahyang, bukan fidyah sembahyang, ganti sembahyang. Daripada dua kaul yang dhaif ini, mana dua kaul yang dhaif ini? Yang pertama ganti sembahyang, yang kedua fidyah sembahyang. Dua kaul dhaif itu ganti sembahyang dengan fidyah sembahyang. Boleh itu. Jadi kita mencampur cari tak jumpa. Dua kaul yang dhaif ini iaitu ganti sembahyang dan juga fidyah sembahyang tu. Ganti sembahyang dan juga fidyah sembahyang tu jamaah daripada fuqaha yang muhaqqiqin, yang kemah ilmu mereka, lagi mutaakhirin, dan telah mengerjakan dengan dia dengan kaul yang pertama, dimasuki akan setengah daripada keluarganya yang dimasuki yang mati. Maksudnya dimasuki dia buat fidyah sembahyang kan, dia ganti sembahyang. Fidyah tu tak apa nak buat. Ganti sembahyang pun tak apa buat juga, tapi ulama ambil ganti lagi lah daripada fidyah sembahyang tu. Tapi kalau nak buat juga tak apa nak buat lah. Dah ada pandangan ni. Kita beramal, mudah-mudahan lepas dah di hari akhirat nanti. Baik, habis. Dan bagai yang kedua, bagai yang pertama sebut dah. Pecah apa bagai yang pertama tu? Pecah dua. Dia tak mampu puasa sebab dia mati ya, tinggal puasa dalam keadaan dia mati ataupun dalam keadaan dia tak mampu puasa. Yang ni yang kedua pula, hak wajib fidyah ni. Wajib fidyah dengan tiada qada atas barang siapa yang tiada puasa Ramadan. Yang pertama tu maksudnya dia luput puasa sebab dia mati, ataupun sebab dia ada puasa atas puasa. Maka terbahagi dua kan. Yang pertama orang mati, yang kedua ada sebut tak yang kedua? Yang pertama orang mati, yang kedua tak yang kedua? Yang kedua tak sebut lagi dah hadis ni kan? Hadis lagi faham. Yang kedua belum habis lagi. Kan dia sebut yang pertama kena bayar fidyah sebab orang tu mati ataupun tak mampu puasa. Maka kategori yang pertama ni terbahagi dua. Yang pertama tadi dah faham dah. Apa dia? Orang mati. Habis dah. Yang ni dia tak mati lagi, tak mampu puasa sebab dia tua ataupun dia sakit. Tengok ni. Lagi sikit lah boleh kan. Dan bagai yang kedua wajib fidyah dengan tiada qada atas barang siapa yang tiada puasa Ramadan atau nazar atau qada atau kafarah kerana uzur yang tiada diharap hilangnya uzur, seperti ada ia sebab barang siapa tadi tiada puasa sebab sangat tua atau sakit yang tiada diharap sembuhnya sakit. Ada puasa, maka wajib dikeluarkan fidyahnya puasa bagi tiap-tiap sehari satu mud kerana firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wajib atas segala mereka yang tiada puasa memberi fidyah makanan akan miskin. Tetapi jika diperhatikan tetapi jika diperhatinya seorang dirinya seorang atas puasa tak
puasa walaupun kalau ikut tak boleh puasa. Sahlah puasanya puasa seorang, sah tapi haramlah dosa. Kita dah bercakap kan, berdosa sebab tak larat, tak puasa agama begini. Dan tiada fidyah atasnya atas orang. Tak kena nak fidyah sebab dia puasa dah. Titik. Dan jika tiada puasa ia seorang memberi fidyah sebab papa seorang, maka gugurlah wajib fidyah daripada seorang seperti fitrah. Maksudnya gugur tak? Gugur. Tak mampu, dia mati dalam keadaan dia miskin, maka fidyah dia tak kena. Tapi ada khilaf ni. Inilah kata gugur tu yang dirojehkan Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah. Sebab apa dirojeh? Kerana mengikut kata Imam Nawawi dalam Majmu'. Titik. Dan yang dirojehkan oleh Syekh Ramli dalam Nihayah dan Khatib Syirbini dalam Muni Muhtaj, bahawa tiada gugur wajib fidyah itu sebab papa seorang. Syekh Ramli dengan Khatib Syirbini kata gugur tak? Susah mati dalam keadaan miskin, gugur tak fidyah tu? Dah, tengok dia kata mana gugur. Ibnu Hajar yang kata gugur. Syekh Ramli dengan Khatib Syirbini tidak gugur. Habis itu dapat aku mana tu yang kata tak bayar? Hanya adalah ia puasa tertanggung pada zimmahnya si mati jua. Betul tu? Sampai mati dia tak tahu. Boleh? Titik. Dan jika puasa kemudian daripada sakit tu, orang yang tua dan yang sakit, dan jika puasa kemudiannya yang al-mazkur, orang yang tua dan yang sakit itu ada puasa. Nampak? Dia dulu sakit, tak puasa lah 3-4 tahun, lagi legak lah. Hak 3-4 tahun tu dia bayarkan dia. Sekarang legak lah. Hak 3-4 tahun tu nak kena potong balik lah, sebab lagi dah sihat lah. Faham tak? Tak payah ni mat. Tengok depan. Tengok dia kata. Maka dia kata apa? Tu dia. Maka dia kata tiada alam kotor atas keduanya orang tua dan orang sakit. Dulu tua dia ingat tak ada masalah, tak masalah. Di mana tu lagi sihat lah, okey. Kenapa kau dia ni? Tak payah sebab dia sudah bayar ni. Bayar fidyah. Tak payah pakai fidyah tu habis. Tiada alam kotor atas keduanya dengan muafakat Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli dan Khatib Syirbini. Tak ada bilah antara tiga dia bodoh. Dari kerana fidyah itu wajib atas kedua-duanya, yang orang tua dan orang sakit pada mula-mula pertama. Mula-mula memang kena fidyah dah, bukan kena potong. Walaupun dah sihat pun tak apa, baby. Maka memadailah fidyah itu daripada al-mazkur. Titik. Bersalahan orang yang mampu, orang yang mampu bukan mampu tu sah. Kalau mampu dimudai orang yang mausuf ghain pada tu huruf ghain tu titik sot tu pergi kepada ain tu. Orang yang mausuf yang puasa ia orang tadi pergi haji, dia puasa pergi haji. Orang maksud, orang maksud maksudnya dia ni asalnya tak mampu pergi haji, lepas tu sihat balik. Bila sihat balik, haji yang orang belum buat kat dia tu, dia kena buat balik tak? Kena. Haji kena buat balik. Faham tak? Dia dah ingat tak ada pergi dah haji. Dia kata, hang belum ganti aku tak pergi haji, aku sponsor lah, hang buatlah haji kat aku. Dia apa lepas orang balik buat haji apa semua, tahun seterusnya dia sihat, boleh pergi haji lah masa tu. Hak dia, hak orang tolong buat kat dia tu, hukum dia tak jadi, dia kena pergi buat sekali lagi. Faham tak? Beza beza dengan puasa. Kemudian dihajikan daripada orang yang mausuf tadi tu, seperti
seperti yang lagi akan datang kenyataan yang tadi pada kitab haji akan datang. Kalau kita ambil kitab ni habis, jumpa tak dia tu. Baik. Torik yang kedua, daripada segala torik wajib fidyah luput fadilah waktu, maka iaitu torik yang kedua tu dua bagai. Pertama, perempuan yang bunting, ni perempuan mengandung, dan yang menyusukan kanak-kanak. Dia menyusukan kanak-kanak, dia boleh buka puasa sebab tak mudarat. Yang tiada ia perempuan tadi mutahayyirah. Mutahayyirah masalah haid. Mutahayyirah ni perempuan yang dia tak ingat aturan darah haid dia, memahami dan bila mai. Yang tu dia mutahayyirah. Jadi kalau dia bukan mutahayyirah, tak apa. Kalau dia mutahayyirah, itu lain cerita pula. Lain cerita. Apabila berbuka kedua-duanya, yang perempuan yang bunting dan yang menyusukan kanak-kanak tu, kerana takut atas kanak-kanak daripada gugur, dia mengandung, dia takut kalau dia tak makan, bahaya dia punya kandungan. Atau kurang air susu, pada kata gugur tadi tu, takut atas kanak-kanak daripada kurang air susu, maka jadilah mudaratlah ia yang bunting dan yang menyusu tu dengan mudarat yang mengharuskan tayamum, bahaya. Dan jika keduanya yang bunting dan yang menyusu tu sakit atau musafir, atau ada yang menyusukan anak orang lain dengan mengambil upah atau dengan kerana Allah Ta'ala sekalipun, boleh. Maka wajib, ni orang yang muqaddam tadi tu, maka wajib atas keduanya fidyah serta qada kerana ayat yang tersebut itu. Nampak? Jadi ayat asadat tadi, ayat asadat baca belakang, maka wajib atas keduanya fidyah serta qada kerana ayat yang tersebut itu. Betul apa baca tadi? Dan jika keduanya, nampak tak lagi? Maksudnya orang yang diletak di depan. Sepatutnya oyah ni duduk di mana? Di belakang. Tiba-tiba oyah kat depan, tempat oyah letak belakang. Jadi kesimpulan dia nak kata apa ni? Nak kata bunyi, nak kata perempuan kalau dia mengandung dan dia menyusukan kanak-kanak, baby tu, sama ada dia menyusu anak dia sendiri ataupun dia menyusu anak orang lain dengan cara dia ambil upah ataupun dengan semata-mata sukarela. Kalau dia takut mudarat dekat kanak-kanak, maka dia kena buka puasa dan kena dia kena buka puasa. Dia mana kena ganti? Dia kena buka puasa, maksudnya ganti lah. Dia kena ganti dan kena apa? Fidyah. Dia kena dua. Fidyah pun kena, ganti pun kena. Boleh? Kalau dia takut mudarat diri dia kena ganti saja. Fidyah tak kena. Dia bukan besar, apa bukan besar. Saya takut mudarat diri saya, bukan takut mudarat anak. Takut saya ni bahaya. Satu dia kena ganti fidyah kena. Tak. Kalau takut mudarat dua-dua pun, saya takut mudarat saya dan takut mudarat anak, maka dia kena ganti fidyah tak kena. Boleh? Habis. Lagi sikit boleh? Adapun ni torik yang kedua, ada dua bagai. Itu torik yang pertama ada apa? Torik yang pertama ada berapa jenis? Ada dua. Torik yang kedua ada apa juga? Dua. Sama kan? Sama. Baik. Adapun jika ada yang menyusukan itu mutahayyirah, dia mutahayyirah, dia tak ingat dapat haid dia bila dia kena mengibat haid, maka tiada wajib atasnya atas yang menyusukan itu fidyah kerana syak, sebab tak yakin hak mana haid, hak mana bukan haid. Jadi dia ni walaupun dia buka puasa takut mudarat anak, maka dia hanya perlu bayar fidyah. Dia hanya perlu bayar fidyah. Tak apa, cukup di situ.